Bagi tepukan kepada semua tetamu baru sebab hari-hari rasa macam orang baru. Siapa kat sini? Hari-hari rasa orang baru. Tulis kat situ. Tulis nama, umur daripada mana. Yang rasa tak macam orang baru, tak apa. Tak nak tulis pun tak apa. Okay? Coach pun boleh tulis. So hari ni, saya ambil tanggungjawab nak sharing dengan anda tentang topik kepentingan air. Macam mana air ni, betapa penting dia untuk kita sihat dan turun berat badan. Kalau orang yang berat badan dia dah idea, kita fokus kepada sihat. Nak tak? Nak belajar tak? Topik yang senang je, tak susah pun. Mana-mana pun boleh dapat air. Antara nak dan tak nak je. Bila kita tahu pentingnya air tu, baru kita nak minum. Sebab tu saya minta you all fokus kepada topik ini. Jangan ambil orang kata ambil tak kisah. Alah dah tahu dah, kan? Tak naklah masuk. Dah tahu dah. Dah tahu tapi tak boleh nak buat, kan? Siapa yang macam tu? Dah tahu tapi tak boleh nak buat. Jadi macam mana kita nak sihat? Cuba tengok badan kita, satu badan kita ni 72% tu penuh dengan air. Sikit je yang baki dia tu, yang lain tu semua kena air. Maksudnya satu hari memang kena ambil air tu lebih, mesti ambil air bagi cukup. Kalau tidak badan kita mula tak sihat, mula bermasalah. Apa kesan kalau kita banyak minum air? Ada orang tanya, coach, saya tak boleh minum air. Dia belum mula lagi dia dah cakap dah dia tak boleh minum air. Saya tanya dah mula minum ke belum? Belum lagi. Nampak mindset dia dari dah. Again, saya tak boleh minum air. Nanti banyak ketandas lah, nanti kerap kencing lah. Apa yang baiknya bila kita banyak minum air, kesan dia, kita akan berlaku PCE. Tapi PCE ni bukannya sama setiap orang. Tak sama, berbeza-beza. Ada yang sikit PCE kadang-kadang tak perasan pun. Ada yang teruk. Dan biasanya 5 daripada 100 orang je yang nak teruk tu. Teruk tu bukanlah teruk sampai tahap you kena masuk hospital. Bukanlah memang macam tu. Saya tengok dia punya kesan dia. Sikit je pening. Kan? Takkanlah dalam hidup tak pernah pening. Tolonglah kan. Pening. Kadang-kadang rasa macam mual. Minum air rasa macam mual. Ada yang sakit kepala, ada yang cirit-birit. Sebab apa? Bukanlah bahaya minum air. Sebab dalam badan kita ni banyak sangat toksin. Tak payah nak tipu lah cakap, saya tak ada, saya tak pernah makan toksin, coach. Saya kalau order semua, food panda semua makanan, saya tak pernah order toksin. Macam mana datang toksin ni? Toksin tu dia ada dalam makanan kita. Dalam badan saya pun ada toksin. Tak boleh nak elak dah. Sebab tu, jangan simpan toksin dalam badan. Dia jadi racun. Tulis kat situ catat dekat nota. Siapa yang ada buku nota, catat kat nota. Toksin tu racun. So, nak tak racun ada dalam badan? Badan kita, badan anak-anak kita kan. Mesti tak nak kan? Jadi macam mana nak buang dia? Minum air masak lah. Bukan susah pun. Minum air, biar dia keluar. So, kalau ada rasa-rasa PCE tu, layan je. Percaya, takkan sampai tahap you masuk hospital. Tak minum air bahaya. So, siapa yang mengalami PCE? Saya pun antara orang yang mengalami PCE dulu. Teruk juga saya dulu tapi saya layan je sebab coach kata layan je. So, sebab apa saya tahu saya antara orang yang banyak ambil fast food. Ada dekat sini yang banyak ambil fast food. Makanan-makanan segera kan. Semua nak cepat. Tak sempat nak masak. Kita cari makanan segera. Semua nak cepat. Orang yang banyak ambil ubat-ubatan. Orang yang banyak ambil processed food. Apa processed food? Banyak processed food. Kicap, sos tu pun makanan proses. Kan semua ada makanan tu kita ambil kan. Dan kadar toksin dari gaya pemakanan yang lepas. Sebab itulah ada orang yang kenapa saya teruk sangat, kenapa saya PCE saya sikit je. Tengok apa yang kita makan sebelum ni, macam mana gaya hidup kita sebelum ni. So
Tapi jangan takut dengan toksin yang ada dalam badan tu, okey, racun tu, okey. Dia senang je nak keluar, okey. Kita hanya minum air putih. Minum air putih supaya proses penyingkiran tu lebih cepat. Kalau tak minum air, dia memang susah nak keluar. Dia nak keluar macam mana? Tak ada benda nak tolak dia. Okey? So, ni mitos. Orang kata minum air, gemuk air lah. Kan biasa dengar kan? Saya pun dulu pakai mitos macam ni lah. Saya tak boleh minum air. Saya gemuk air. Rosak buah pinggang macam-macam lah. Okay? Okay, jadi sebenarnya apa tu semua tu ialah cerita-cerita saja, cerita-cerita dongeng. Mitos ni cerita-cerita dongeng kan, okey? Tak betul pun, okey. Jadi yang fakta dia, okey, air ni diperlukan untuk fungsi badan. Okey, cuba tengok kat sini. 5 perkara ni. Siapa yang boleh screenshot, screenshot. Bila saya tahu kepentingan dia ni, sebab itulah saya paksa diri minum air. Okey, nombor 1, nak kekalkan kesihatan. Semua orang hari-hari doa nak sihat. Okay? Tapi tak nak minum air. Okay, macam mana nak sihat? Okay? Nak kekalkan kita punya kesihatan. Okay, yang kedua, nak pastikan cecair dalam darah kita ni cukup. Dan dia punya aliran dia tu lancar. Sebab air ni dia jadi macam transport. Okay, pengangkutan dalam badan kita. Jadi kalau tak ada air, memang aliran darah tu tak lancar. Kadang-kadang kita jadi sakit kepala lah. Paling sampai tahap boleh jadi darah tinggi. Okay? Semua punca daripada air. Okay, yang ketiga, kawal suhu badan. Okay, kadang-kadang kita rasa panas kan, tak selesa kan. Cepat-cepat minum air. Okay, lepas tu, dia nak lembapkan apa tu? Membran mucus dekat paru-paru dan mulut. Cerita kalau kita buat kalau kita bernafas, kan? Kita buat dekat cermin kan, dekat kaca, apa yang keluar? Cecair kan? So, betapa banyaknya air yang diperlukan oleh badan. Dia selalu keluar. Jadi kita kena selalu top up dia. Top up air masuk dalam badan. Okay, last sekali, air ni sebagai pelincir. Semua orang ada sendi, betul tak? Ada tak yang kat sini? Tak ada sendi. Okay, semua orang ada sendi. Macam mana sendi tu nak bergerak? Dia kena ada pelincir dia. Okay. Saya dulu kenapa selalu sakit sendi? Sebab saya kurang minum air. Okay. Bila saya dah faham, okey, senang je nak settle masalah saya. Minum air bagi banyak. Okay, so ni yang saya nak fahamkan pada you all tentang gemuk air ni. Air ni dalam badan kita, okay, ada satu ruang. Air dan lemak tu dia share tempat yang sama. Okay. So, semua orang tak suka lemak, betul tak? Lemak tu membahayakan kesihatan kita. So, macam mana nak buang lemak ni? Nak singkirkan dia? Perlukan air. Okay? Minum air, air tu akan menolak lemak tu keluar. Okay. Lepas tu, disebabkan kita ni orang percaya dengan mitos gemuk air, jadi kita ni pun takutlah nak minum air. Ni cerita saya dulu lah kan, takut nak minum air. Okay, saya duk faham kalau saya minum air, saya ni gemuk air. Jadi badan saya ni, badan Allah cipta ni, kalau kita kurang air, kita akan berlaku apa? Dehidrasi kan. Okay, jadi badan buat apa? Badan simpan air. Sebab badan tahu tuan dia ni memang kurang minum air. Jadi sebelum aku terseksa, kata si badan ni kan, sebelum aku terseksa, baiklah aku simpan air. Dia jadi macam pokok kaktus kan. Baiklah aku simpan air. Okay. Jadi lama-lama kita ni asyik duk makan, air kurang minum, kan? Jadi badan kita penuh dengan lemak, yang mengembang tu lemak. Jadi sampailah satu hari kita pergi ke kelas kecoh, belajarlah dengan coach cakap nak buang lemak kena minum air, sebab air dengan lemak tu kongsi tempat yang sama. Jadi kita ni pun boleh minum air. Jadi badan cakap apa? Okey, tuan saya dah rajin minum air, jadi saya bolehlah buang air selalu, keluarkan lemak selalu. Nampak? Lama-lama badan kita pun jadi langsing. Gitulah ceritanya, nak bagi faham. Faham ke tak ni? Korang ni ya je kan? Okey, mengapa berlaku dehidrasi? Siapa yang kurang energi tu pergi cari teh. Cari tea mix, okey? Tak cukup 1 sudu, buh 2-3 sudu kan? Biar mata terbuka jadi macam spotlight. Macam mata Teacher Aida tu.
Apa tak percaya je tengok mata teacher Aida. Mana pernah mata dia layu-layu, kuyu-kuyu macam spotlight. Tengok. Okey, kenapa berlaku dehidrasi? Okey. Ini biasalah dehidrasi ni sebab garam banyak sangat dalam badan. Okey, garam daripada makanan tu, fast food lah apa semua tu memang banyak garam. So kalau you banyak ambil fast food, air tu lebihkan lagi. Hari ni kenduri, hari ni raya. Saya banyak makan makanan yang tak sihat. It's okay lah. Saya pun raya juga. Tak doknya raya saya makan buah sayur. Saya makan juga benda makanan yang orang kata kurang berzat kan. Tapi bila kita ada ilmu, kita tahu apa kita nak buat. Janganlah sampai hilang nikmat makan tu. Minum je lebih air supaya garam dan garam tu dia balance dengan air dalam tubuh. Ingat makanan kita walaupun tak masin tapi dia ada proses yang perlukan garam yang tinggi. Okey, ni senang. Macam mana nak check ni? Saya ni dehidrasi ke tak? Check air kencing. Okey? Senang je. Check air kencing. Okey? Tengok warna dia apa. Tapi saya percaya kalau orang yang bersama dengan nutrisi selalunya air kencing ni jernih sangat. Siapa kat sini macam tu? Air kencing ni jernih. Dulu berwarna-warni. Saya dulu pernah sampai level 5 masa tu tengah mengandung. Ya Allah, malu sangat tahu tak? Kena bawa yelah, kita nak kena test dekat makmal kan. Segannya sebab warna tu lah, warna air kencing saya paling perang. Saya kata, ya Allah, apa benda saya buat ni kan? Malu sangat kan. Sejak pada tu saya kata, ya Allah, saya kena berubah. Saya tak boleh macam ni. Rupanya ada jalan untuk jernihkan air kencing kita. Masuk ke lab kecoh selalu. You akan belajar. You akan tahu banyak benda. Okey, nak minum banyak mana? Senang je, ikutlah berat badan. Jangan ikut orang. Ikut berat badan sendiri. 25 kilo berat, 1 liter air. Senang je. Kalau berat badan saya 50, minum 2 liter. Okay. Kalau berat badan saya 100, 100 nak minum berapa? 100 kilo minum 2 liter. Macam mana nak sihat? Okay. Kalau 100 kilo minum 4 liter. Nak minum macam mana? Janganlah terus minum 4 liter tu. Memang you tak kata muntah lah. Okay. Nanti biru mata-mata kan. Okay. Minum sikit-sikit. Hari ni dapat 1 liter. Yes. Alhamdulillah saya dah dapat 1 liter. Target saya nak 4 liter ni coach. Saya nak turun berat badan. Saya dah tak mau dah bawa 100 kilo ni coach. Berat. Okay. It's okay. Mai sini coach bantu. Okay, hari ni dapat berapa? Hari ni dapat 1 liter je coach. Yes. Alhamdulillah. Tahniah. Selalu coach macam tu tau. Okay. Percayalah. Okay, coach-coach dalam ni semua geng poyo-poyo gitu. Okay, tahniah turun minum 1 liter. Esok kita cuba lagi. Okay, esok cuba tambah lagi setengah. 1,5 liter. Okay. PM coach bagi tahu. Coach saya dah dapat dalam 1 liter. Okay. Pukul 1 dah dapat dah 1 liter. Macam tu. So, hari-hari kita ada motivasi macam tu, kita ada semangat, kita ada support macam tu. Lama-lama 4-5 liter tu dah jadi macam senang sangat-sangat. Okay, secara tak sedar je. Okay, sebab itulah perlukan suasana, perlukan rakan sokongan. Masuk kelab. Okay, you masuk kelab insya-Allah selamat. Gitulah. Okay. Ini tips yang saya rasa ramai orang buat, ramai coach kat sini pun buat. Minum air dalam jumlah yang kecil tapi kerap. Maksudnya minum sikit-sikit tapi kerap. Sebab itu lebih baik daripada kita minum banyak sekaligus. Sebab penyerapan dalam badan tu tubuh tak sempat nak serap lah air kalau kita minum banyak-banyak sekaligus. Macam pokok lah, kalau kita jirus banyak-banyak, air tu jadi macam mana? Dia takkan nak serap dalam tanah tu, dia akan melimpah keluar ataupun dia matikan pokok kita. Okay, minum sikit-sikit tapi kerap. Okay. Dah tengok ni yang warna hijau ni. Formula dia. The more you drink, the less you eat. Kalau banyak makan, kurang minum. So cuba check. Kenapa saya ni asyik lapar je, asyik nak makan je? Mesti kurang minum. Okay, jadi macam mana kita nak buat? Okay, banyakkan minum air dan kita akan
kurang makan. Dan last sekali, the more you drink, the faster you shrink. Kan? Tu yang best tu. Okay, ni bulan puasa. Okay, tak payah, siapa yang berpuasa, okay, puasa 6 ke, puasa ganti ke kan. Bolehlah ambil tips ni macam mana nak dapatkan 8 gelas air satu hari. Nak dapat 4 liter mungkinlah susah bulan puasa kan. Jenuh lah sahur duduk minum air kan. Duduk dalam bilik air je buatnya kan. Okay. So as long kita dapat yang seminimum iaitu 8 gelas satu hari. Okay, so kita dah pergi kepada Nutrisi Trust. Ni yang paling best. Okay. Apa lagi yang nak cepatkan kita, bantu kita sihat selain daripada minum air yang cukup. Okay, kita perlulah ada nutrisi, makanan untuk tubuh. Kalau duk minum air, tapi duk makan lagi makanan yang tak baik, tak balance lah. Okay. Okay, jadi kita bermula dengan 3 langkah yang mudah. Langkah 1, aloe vera untuk hidrasi, okay? Untuk baikkan usus kita, sebab kita tahu makanan kita banyak sangat masuk dalam badan ni yang tak sihat kan. Usus tu dah tak tahu apa rupa dah, kan? Macam-macam berpuluh tahun kita makan, tak tahu dah macam mana rupa usus, tak pernah dicuci, okay? Tak pernah pun di scan tengok, okay? So senang je, minum je aloe vera. Langkah 1 ni you akan rasa sendiri, rasa selesa usus kan. Okay, yang kedua T-Mix. T-Mix ni lagi best, dia ada 5 manfaat dia, semua orang dah tahu, A, B, C, D, E, kan? Antioksida, bakar lemak, cleansing, detox. Sebab tu banyak pergi bilik air. Kalau nak travel, jangan berani-berani ambil teh banyak. Okay? Dan E, last sekali, energy. Bagi kita tenaga. Okay? Tengok macam Ustaz Soleh pagi tadi kan. Baca doa pun macam nak bersenam. Baca doa tu. Saya tak tahu dia punya teh berapa sudu. Kan? Dan last sekali, kita kena ada makanan kita, iaitu nutrition. Sebab apa? Dalam satu gelas ni, kenapa saya 5 tahun duk makan yang ni? Sebab saya faham dalam gelas ni, okay, dah cukup dah makanan yang lengkap untuk tubuh saya. Vitamin dah cukup, okay, 16 vitamin, siap dengan zat lagi. So, mana saya nak cari makanan macam ni dekat luar sana? Kalau saya macam dulu makan nasi lemak lah, saya makan roti canai, mana cukup? Kan? Karbo je banyak, kan? Tak cukup untuk keperluan tubuh kita waktu pagi. Tak mesra jantung orang panggil. Makanan tu bukan makanan yang kita ambil sarapan pagi yang biasa-biasa ni. Bukanlah tak baik, okay? Cuma tak cukup untuk jantung kita, tak berapa mesra. Jadi kita nak kesihatan, biar bermula daripada awal pagi. Percayalah, bila pagi betul, insyaAllah satu hari akan betul. Okay, ni testimoni saya. Okay, bila macam mana saya dulu, kan? Sekejap lagi saya dah dengar sharing siapa-siapa yang ada tu bolehlah share sikit. You all lah sejak ambil nutrition, rasa macam mana? Okay, ni saya dulu masa 70 kilo tu, saya umur 38 tahun, anak 4, selalu tak larat, banyak duduk, kan? Saya memang suka duduk. Kalau nak cari gambar berdiri, cukup susah, okay? Banyak duduk, sakit lutut, sendi, semua benda ada kan, komplit. Okay, syukur suami saya sentiasa bertahan dengan saya kan. Okay? Dengannya muka suka nak marah kan. Senyum pun nampak macam marah lagi. Sebab apa? Toksin tinggi dalam badan. Imo tak menentu kan. So bila saya tukar gaya hidup sihat, bukan setakat makan nutrisi je, kita kena tukar gaya hidup sihat. Belajar minum air, belajar makan ikut waktu. Okay? Elakkan makan lewat malam. So apa jadi? Tukar macam tu je. Tukar yang simple-simple je. Okay? Apa jadi dengan saya? Saya tak sedar saya lost 14 kilo. Saya bukan nak turun berat pun. Nampak kan? Saya bukan nak turun berat pun. Saya cuma nak sihat je. Okay, so ni saya dulu, latar belakang saya. Sekarang umur 42 tahun. Okay, ada 4 orang anak. Dulu saya pengusaha tuition, okay, yang selalu stres dan tak happy. Saya dulu cik nak marah orang je kan. Okay, lepas tu tak ada masa dengan family. Anak balik sekolah, saya kena keluar kerja. Memang
tak ada free lah. Okay, anak cuti saya kena kerja kan. So dengan gaya hidup tak sihat, apa jadi dengan saya? Dapatlah package macam-macam, sakit lutut lah, migraine lah, sembelit yang kronik. Sangat teruk sembelit saya. Pernah sampai 2-3 minggu tak boleh buang air besar kan. Dah berubat macam-macam dah. Dah tak tahu dah nak ni macam mana. Hari ni dia okey, lepas tu nanti minggu depan jadi balik. Dan last sekali bila saya ubah pemakanan saya secara tak sedar kan, saya makin sihat. Saya tak rasa pun macam umur 42 tahun. Saya tak rasa macam umur 42 tahun. Okay, so turning point saya. Kenapa saya berubah, serius berubah. Ingat manusia ni, ni mentor saya selalu cakap, manusia ni dia berubah dua keadaan. Satu, dia terinspirasi dengan orang ataupun dia terdesak. Okay, so anda dekat dalam ni yang join kelab yang ada 20 orang termasuk saya ni, anda berubah sebab apa? Mesti ada sebab. Saya berubah sebab saya terdesak. Saya terdesak nak cari kesihatan bila Allah uji dengan anak-anak saya. Allah uji dengan saya tak apa nak cakna sangat. Sakit lutut lah, sembelit lah, saya tak peduli sangat sebab saya ingat benda tu biasa. Hari-hari makan painkiller tu biasa. Okay? Tapi bila Allah uji dengan anak, okay? Kat mana kelemahan ibu? Dekat anak dia lah. Dia tak peduli dah apa benda, dia fikir pada anak dia. Itu kelemahan saya. Tapi saya syukur sangat-sangat bila Allah uji macam ni sebab banyak sangat hikmah dia. Okay? Anak saya 4 orang ni memang kalau ikutkan tiap-tiap bulan memang kena pergi ke klinik. Okay, dah jadi macam rutin biasa dah. Mesti ada. Tiap-tiap bulan mesti ada bajet untuk ke klinik. Seorang demam, 4 akan demam. Siapa dekat sini macam tu? Anak kecil dia. Kerap demam, batuk, semua tak apa-apa lagi kan. Ubat standby dalam peti air. Siapa yang anak dia macam tu? Okay? Kita sama. Itulah cerita saya dulu. Okay? Jadi saya bila keadaan anak macam tu, saya dengan suami cakap, okay, tak apa, kita ada insurans. Kita ambil insurans. Anak tak sihat, kita pergi hospital. Okay. Tapi sampai bila? Kan? Sampai bila kita nak biarkan anak kita macam tu? Memanglah selesa. Sebabnya hospital private kan? Memang selesa. Tapi sampai bila kita nak berada dalam keadaan sentiasa tak sihat, kita aktif. Lepas tu, satu hari, anak kecil saya ni, umur masa tu dia umur 3 tahun. Dia pun masalah sembelit lah. Ibu sembelit, anak sembelit. Bukan sebab keturunan Bukan sebab keturunan. Sebab mak makan benda yang sama. Anak ikut apa yang mak makan. Mak makan fast food, anak pun makan fast food. Betul tak? Ada tak dekat sini mak makan sayur, tiba-tiba anak dia makan fast food? Jarang kita jumpa. Okay? Mak makan fast food, anak akan makan fast food. Sebab itu lumrah nak benda yang mudah. Ibu-ibu yang bekerja dia semua benda nak mudah. Okay? Halal dan sedap. Betul tak? Kita fokus pada tengok halal. Lepas tu anak pula suka, kita beli. Kita tak peduli dah apa benda yang ada dalam makanan kita bagi. Itulah saya dulu. Sampai last kali Allah uji anak kecil saya umur 3 tahun. Doktor cakap tak boleh dah. Anak awak ni usus dia dah jam. Tahu tak jam? Jam tu maksud tak boleh bergerak dah. Usus dia kalau gerak pun sikit-sikit je. Okay? Usus anak awak dah jam. Bayangkan usus yang berpusing-pusing tu. Okay? Bila kita x-ray penuh dengan batu-batu. Najis dia dah jadi batu. Okay? Penuh dengan batu-batu. Sampai ke apa yang orang panggil hulu hati kan, usus tu maksudnya dah sampai ke atas, daripada bawah sampai ke atas penuh dengan batu-batu. Sampai satu hari kan bila kita masukkan makanan kan, dia terkeluar balik sebab usus dia tak boleh tak terima. Tapi kalau tak makan, anak nangis, anak lapar. Anak saya kurus tapi perut dia buncit. Kan? Kesan daripada makan makanan yang tak sihat. Jangan main-main dengan makanan. Hari-hari ni doktor akan pump dia. Bayangkan hari-hari kita bedung dia sebab dia dah besar kan. Bedung dia, masukkan ubat kok punggung. Hari-hari. Tapi doktor cakap pada saya, tak bagus buat macam ni.
Saya tanyalah doktor ada kesan tak kalau hari-hari duk buat macam ni kan? Memang tak boleh dia kata sebab nanti usus dubur anak tu akan jadi masalah. Usus dia pun jadi lagi teruk. Tapi kita tak ada solution. Jalan pendek kita ialah memang kena paksa. So sampailah sekali doktor nak operate. Bila nak operate memang banyak kesan tak baik lah. Okay? Jangan ambil mudah benda ni Okay? Jangan ingat tak apa kita operate lah senang. Jangan. Okay? Banyak sangat kesan tak baik. Kesan tu you takkan nampak lah dalam masa terdekat. Beberapa bulan you must nampak ni. Beberapa tahun akan datang. Okay? So saya cakap pada doktor boleh tak bagi peluang sekejap dekat saya nak ikhtiar. Okay, sebab saya percaya setiap penyakit ada penawar dia kan. Siapa percaya macam tu? Setiap penyakit ada penawar, okay? Kecuali mati. Jadi saya pun cuba ikhtiar bila satu hari kakak saya ajak saya pergi ke kelab. So bila pergi kelab, once saya faham, coach cakap pada saya, Ana, suplemen yang awak ambil tu bagus sangat untuk anak. Okay? Banyak sangat suplemen vitamin saya suka beli kat farmasi kan. Banyak, sangat bagus untuk anak. Yang tak bagus makanan awak bagi. Okay? Jadi nampak tak? Dalam tubuh anak saya, yang bagus masuk, yang tak bagus tu masuk lagi banyak. Okay? Jadi bila saya faham yang itu, okay? Dan saya faham nutrisi ni penuh dengan zat, dengan vitamin. Jadi saya cakap, Masya Allah, kenapa saya tak nak cuba untuk anak. So saya cuba untuk anak saya. Alhamdulillah tak lama lepas tu hari-hari dia buang air besar, berat badan dia pun makin naik. Bukan sebab nutrisi saja. Ingat kat sini, okay? Nutrisi Herbalife tak menyembuhkan anak kita, tak menyembuhkan apa-apa penyakit sebab saya tukar gaya hidup family sekali. Okay? Dalam peti air saya dah keluarkan dah segala fast food tu kan. Dan saya tak sedekah pun dekat jiran. Sebab saya tahu makanan ni memberi mudarat pada orang lain. Buat apa saya nak sedekah? Kan? Nanti tak jadi ibadah pula kan? Jadi dosa pula kat kita kan? Sebab kita tahu. Tak tahu tu lain cerita. Dia suami kata tak apa, bagi je dekat ayam. Ayam tak sembelit dia kata kan. Okay. So tu je lah perubahan kami buat. Okay. Satu family dah rasa dah makin happy lah. Bila kita sihat ni kita akan happy. Okay, so dulu saya pengusaha tuition yang stres. Sekarang ni saya dah ada lifestyle yang baru. Aktiviti saya setiap hari ialah pagi buka kelab nutrisi. Okay, ramai orang datang cuba nutrisi. Saya kata jom lah, cuba je dulu. Kan? Cuba 3 hari. Saya kata gitu kan. Rasa tengok macam mana. Tukar sarapan pagi. Biasa pagi duk makan nasi goreng lah kan, kadang-kadang tak sarapan lah. Jom kita cuba sarapan pagi. Okay, so daripada seorang, kelab pun dah makin ramai orang datang ke kelab. Dan sekarang ni dulu saya buka kelab dekat Bera dekat Bera Pahang. Okay, dan sekarang ni ramai dah coach yang mula sambung perjuangan buka kelab nutrisi dekat Pahang sana. InsyaAllah tahniah tepukan daripada saya untuk semua. Okay, dan saya percaya ni coach-coach yang ada dalam ni okay, semua berjuang bawa misi nutrisi. Nak buat apa? Okay? Nak bantu komuniti lebih sihat. Okay? Orang yang tak cuba, dia tak tahu nikmat sihat tu macam mana. Tapi kalau you bermula, you akan tahu, ya Allah, nikmatnya sihat. Okay? Walaupun umur 60, umur 80, tapi kalau you dapat nikmat kesihatan ni, Masya Allah, kan? Anda je yang dapat rasa. Okay? Tak apa, nanti kita dengar sharing kat dalam ni. Okay, so lagi best sekali. Dulu saya cakap saya tak ada masa dengan family, dengan anak-anak kan. Suka marah. Saya suka selalu marah anak-anak. Sayang anak tapi selalu marah anak. Sebab apa? Ada tak ibu-ibu yang dalam ni? Sebab apa? Sayang anak. Tipulah kalau cakap mak tak sayang anak. Tapi kenapa selalu marah anak? Kenapa lepaskan marah dekat anak? Sebab ibu tu stres. Toksin banyak dalam badan. Ingat you stres bukan sebab kerja tau. Kita stres, cepat marah, emo, moody, tak menentu ni sebab toksin banyak dalam badan. So, buang toksin dan jangan masukkan toksin baru. Ingat buang toksin dan jangan masukkan toksin baru. Sagi ambil nutrisi, dalam masa yang sama, pi pula makan lagi fast food, processed food. Tak jadi lah. Okay? So inilah gaya hidup saya sekarang ni, banyak masa dengan family, okay, dengan suami, nak recover balik. Saya selalu minta maaf kat suami saya, minta maaf sebab dulu selalu marah-marah kan.
Bukan tak sayang tau, dia jadi sendiri. Kita tak ada nak control, okay? Dah boleh dah ada masa ajar anak mengaji, ajar anak tuition, okay? So, bila mak dengan ayah saya datang ke tempat saya kan, saya ada masa, saya ada dekat rumah nak jaga dia orang. Inilah nikmat yang saya tak tahu nak sharing dekat you all macam mana, okay? Apa yang kita dapat bila kita berubah. Ingat bila kita berubah, banyak perkara kita akan ubah. Yang penting sekali niat, saya nak makan nutrisi, saya nak sihat. Saya nak sihat supaya saya nak jadikan apa yang saya buat ni sebagai satu ibadah untuk saya. Okay? Erat hubungan kekeluargaan, erat kasih sayang. Itu pun nikmat sebenarnya. Tak guna kalau kita ada duit tapi asyik duduk marah-marah, muka Masya Allah macam angry bird tu punya muka kan. Tak guna. Kan? You ada duit tapi you tak dapat nikmat yang satu lagi. Kan? Jadi jom sama-sama bermula dengan cari kesihatan. Tu je, cari kesihatan. Okay, so tu saja perkongsian daripada saya. Dan saya buat disclaimer, setiap produk yang kita nyatakan ni tak ada tujuan mendiagnose, menyembuh, merawat atau mencegah sebarang penyakit. Semuanya sebab kita ubah gaya hidup kita. Okay, tu saja. Okay, saya nak tengok siapa yang ada kat dalam ni, yang masih lagi bersama dengan saya. Okay, wow, ramainya. Belakang kelab Coach Aziz kita. Benda tu dia orang minum tu. Okay, ada siapa-siapa tak nak sharing kat dalam ni? Senang je topik ni. Saya baru nak baca chat. Okay. Teacher nak bancuh sheet dulu dia kata. Okay. Nampak blender dah teacher Aida. Okay, siapa dekat sini nak sharing? Ingat bila kita sharing kan, kongsi cerita ni sebenarnya kalau you kongsi niat sebagai orang kata nak inspirasi orang lain. Kadang-kadang kita rasa cerita kita tu tak wow mana pun, tapi orang yang dengar tu, okay? Orang yang dengar tu. So bila you kongsi apa kita rasa, seminggu makan nutrisi rasa apa? Contohnya kan, saya baru lagi bermula lah coach, segarlah nak kongsi kan. Lama mana? Saya baru 3 hari. So 3 hari makan nutrisi rasa apa? Kan? Mesti rasa punya. Okay? Ada orang rasa ringan badan, ada orang naik tangga tak penat. Kan? Benda-benda macam tu je yang kita rasa macam malu nak kongsi. Benda tu lah yang sebenarnya boleh merubah orang lain. Nak cubalah. Saya pun selalu sangat tak sihat. Naik tangga pun susah. Okay, siapa yang nak share boleh buka. Tak nak buka video pun tak apa. Buka suara je. Kak Zubaidah nak share ke? Lama tak nampak Kak Zubaidah. Raya hari tu macam mana? Okay, jadi kita dengar. Kak Zubaidah ni dia dah lama Masya Allah kan. Lama dah saya bersama dengan Kelab Kecoh, bersama dengan nutrisi kan. Saya suka dengar cerita Kak Zubaidah. Okay, Kak Zubaidah, jom kita share sikit. Akak kat mana tu? Akak kat mana? Kat tempat kerja lah akak kan? Tempat kerja. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Kak Zubaidah. Jom, semua orang teruja ni nampak ni. Semua orang teruja nak dengar. Nak dengar. Okey. Okey Kak Zubaidah, akak umur akak berapa? Share sikit. Nama, umur akak duduk kat mana? Saya Zubaidah binti Abdul Rahman. Umur 40. Bekerja di Putra Jaya lah, asal Pahang. Masih muda. Tua dah. Okey Kak, akak berapa lama dah ambil nutrisi? Bulan ni 8 bulan kot. Wow, ini belum setahun lagi Aduh. Okey Kak Zubaidah, cuba share. Dulu akak macam mana? Macam mana boleh terjebak dengan nutrisi ni? Dulu apa? Macam saya dulu sebab saya terdesak. Kan? Macam Kak Zubaidah. Entahlah sebab masa tu berat 104 tau. Tapi tak sedar lagi gemuk grempol sebenarnya.
Sebab tengok orang lain lagi besar daripada kita kan. Satu, lepas tu rasa baju selagi boleh makan, kita akan rasa kita macam muat je lah kan. Betul. Saya faham. Lepas tu punca dia asalnya nak try itu sebab anak nak kahwin aku pula yang beria kan. Lala saya kurus anak tak kurus. Lepas tu raya baru ni sama macam orang lain lah, raya jugalah. Tapi kita rasa macam berlebihan tu rasa bersalah pula kan, sebab badan dah loss banyak. Ya rugilah kan. Macam tu lah. Akak lost berapa kilo Kak? Oh terkejut kat ni 104. Setakat hari ni 26 lebih kot. Wow, 26 kilo. Masya Allah. Dulu pakai baju saiz apa Kak? Alamak. Triple ke 4XL ke. Tengok kaki baju lah kan. Sama saiz dengan saya Kak. Dan kita pun geng sama, geng gemuk tak mengaku Kak. Semalam tunjuk gambar lama dengan gambar baru kat Asma kan. Asma cakap, dulu macam mas saya besar. Dia kata, kuat kamu. Sebab tak ada perbezaan. Jadi dia tak nampak kan. Bila sekarang bila dia nampak tu macam, dulu besar betul lah dia cakap. Okey Kak, akak kan bila dah turun berat banyak Kak, 25-26 kilo tu memang banyak kan? InsyaAllah. Dan boleh maintain tu kan? Apa akak rasa sekarang ni? Rasa badan selesa lah kan, badan ringan, selesa. Lepas tu nak bangun duduk pun mudah, nak buat apa-apa aktiviti pun okey. Sebab akak pun ada asma, so bila berat berlebihan, saya mudah mengar. Betul-betul. Jadi sekarang ni kalau apa pun okey je. Kalau dulu Oh, akak tak adalah macam cabaran kesihatan yang teruk-teruk sangat ni? Ada. Saya akan ada masalah sakit puan. Oh, betul. Tu saya sebenarnya dah ingat dah kata, tapi saya takut salah orang kan. Betul. Kak Zubaidah pernah sharing dulu kan ada masalah sakit puan. Sekarang dah okey dah InsyaAllah. Akak berapa umur tadi? 46. Anak berapa orang Kak? 4. InsyaAllah tu saya doakan tambah lagi anak Kak. Tak nak. Sebab apa? Orang nutrisi dia rasa muda Kak. Tipu lah kalau kata. Tunggu cucu. Okay, thank you Kak Zubaidah kan. Sampai hari raya Kak. Saya doakan Kak Zubaidah makin sihat. 8 bulan bersama nutrisi pun dah macam ni. Jadi akak bayangkan bila akak 2-3 tahun akan datang macam mana kehidupan akak. Dan saya doakan Kak Zubaidah jadi coach pejuang macam kami juga. InsyaAllah, mudah-mudahan. Okay, Tahniah, thank you Kak. Sama. Okay, ada siapa nak sharing? Best kan? Bila dengar sharing kan? Seronok tau dengar sharing. Wah, saya pun tak percaya Nampak Kak Zubaidah santai-santai. Tak nampak pun muka dia stres. Turun 26 kilo. Ambil kau bukannya sikit tu. 104 kilo tak rasa besar lagi. Kan? Sama dengan saya. Saya mana pernah cakap saya gemuk. Okay, ada sebarang soalan ke? Ataupun nak sharing, you all duk minum air rasa macam mana? Kan? Saya dulu banyak keluar ruam dekat badan. Coach Aziz ada nak top up lagi ke? Tengok Coach Aziz dia tak sedar tu, dia dengan kem plekat dia. Dia tak peduli dah. Okay, kalau tak ada siapa yang nak share, Teacher Ju ada? Esok kita dengan Coach Ju. Okay, Ju tak ada. Ju tak ada, tak apa. Oi, ramai pagi ni. Sekejap saya tengok. Kak Siti Khadijah Yang bukan ada. kamera je tengok gambar ni. Siapa yang tengah duduk buat shake tu? Jom kat kamera. Kalau dah habis shake pun tak apa. Tunjuk je gelas shake anda. Ya? Saat lagi kami posting dalam media sosial nampak semua gelap-gelap je. Tengok dekat kamera. Jom kita ambil gambar sekejap. Sebelum kita ni, saya pun nak betul-betulkan duduk. Okay?
Kak Zubaida dah habis dah tu shake dia tu. Dia dah minum air dah. Kan? Dia dah habis dah shake dia. Sebab tu lah dia cepat langsing pada muka kita yang lambat minum shake ni. Okey, jom saya ambil gambar. Okey, cepat siapa nak gambar dia terpampang dekat ni? Okey, letakkan muka anda di kamera. Okey, 3, 2, 1, senyum. Lagi, one more. 3, 2, 1. Tengok Kak Mala punya perangai. Nak ambil gambar dia bagi love je. Kak Ana. Kak Ana dah minum shake ke belum? Lama tak dengar suara Kak Ana. Dia suara berat. Ya. Kak Ana. Raya hari tu apa jadi dengan akak? Makan tak raya hari tu? Udah balik kan ada saja lah. Akak makan apa raya hari tu, Kak? Raya hari tu makan apa? Kalau kat rumah ni artinya Kambing. hantu kambing tau. Hantu kambing. Okey? Tak ada janggut je. Tak tahu kenapa kambing. Okey, tengok. Kak Rohana makan tak, Kak? Saya mestilah makan. Itulah kata makan. Okey, Kak. Pagi raya tu, akak ambil nutrisi tak pagi raya? Pagi tu mesti ambil nutrisi lah. Nampak bila akak ambil nutrisi dan akak sambung dengan raya akak terkawal kan? Betul. Berat badan akak naik tak? Naik. Salah banyak. Kilo naik. Berapa kilo, Kak? 4 kilo naik. 4 kilo mak naik. Hantu kambing naik 4 kilo je. Korang rugi tau kalau raya tak makan kan. Naik. Kalau kita makan memang naik. Lepas tu sekarang ni akak buat macam mana? Nak turun berat balik lah. Sekarang ni awal balik makan. Alhamdulillah 3 kilo turun. Wow, 3 kilo turun. Kan, santai-santai je. Kak Ana dulu berat akak berapa? Dulu berat saya 103. 103. Sekarang ni? Sekarang ni dah 80 kg. 80 kg. 103 80 kg. 20 lebih lah turun berat ni. Apa? Agak dulu pernah berat 79. Masa akak berat 103 tu, best pula nombor akak 103. Macam mana keadaan akak masa tu? Dulu saya Akak tarik nafas, tak apa. Kita lebihkan sikit masa pagi ni. Akak tarik nafas, akak cuba sharing sikit. Apa perasaan, apa berlaku bila berat dah lebih pada 100 kilo? Bukan semua orang tahu, Kak. Sebab dulu berat 103 dengan tengahnya berjalan buat lagi kan. Lepas tu masa tu aku tak sampai. Setiap kali nak buang tu saya nangis dulu. Betul. Susah kan? Memang susah. Buat kerja pun apa nak buat. Okey, bila seminggu akak dengan nutrisi, akak kan datang kelab kan, kelab saya dulu kan. Seminggu. Saya tak nak dengan cerita sekarang ni. Dah turun 26 kilo, jangan main-main kan.
Jalan macam tak pijak tanah dia punya laju dia. Okey, seminggu akak dekat kelab, akak rasa apa? Seminggu kelab tu rasa mula-mula tak kan. Begitu. Macam terpaksa. Lepas tu makin lama makin konon. Tak ada nak cakap. Rindu tak kelab kan? Okey, akak rasa beza macam mana? Beza badan akak macam mana lepas seminggu dengan nutrisi tu? Makin ringan. Suami pun makin sayang. Hantu nak dengar. Nampak? Bukan suami tak sayang. Bila turun berat makin sihat, suami makin sayang. Kan saya cakap tadi, nikmat dia tu kan? Nikmat. Nikmat kesihatan. Buat kerja pun lagi best apa Kak Ana? Yalah, macam cergah kan. Maksudnya kalau kita tengok orang yang badan besar-besar ni, dia cergas, dia buat-buat je ya Kak Ana? Dia buat-buat kita cergas. Betul. Tak apa. Kita bantu lagi orang dekat luar sana, okey? Ajak dia orang sihat supaya dia orang dapat rasa nikmat sihat tu. Betul tak? Kalau ikutkan Kak Ana bukanlah sampai tahap orang kata turun berat macam langsing tu lagi, betul tak Kak? Ya, betul. Tapi turun 26 kilo pun dah rasa dah dia punya nikmat dia. Ya, betul. Kalau turun langsing tu tak tahu cakap macam mana. Suami tak boleh berenggau. Ambil kau, suami tak boleh berenggau. Okey Kak Ana, bagi sharing sikit last. Umur berapa Kak? Umur 52 tahun. Wah, masih muda. Okey, sekarang rasa apa? Rasa 30. Rasa 30. Wow, tahniah. Amazing seronok kan dengan nutrisi kan. Tiba-tiba rasa muda kan. Lupa umur sebenar. Kan? Okey, tahniah kita bagi tepukan pada Kak Rohana. Bagi love pada Kak Rohana dengan Kak Zubaida yang sharing. Okey, jap saya nak spotlight Kak Zubaida. Okey, saya nak ambil gambar sama-sama. Jom Kak. Kita repair tudung kita ni. Okey, tudung Koshana ni memang lagu ni. Sat di depan, sat di ke kiri. Okey, kita senyum Kak. Okey, saya ambil gambar. 3, 2, 1. Okey, itu saja. Thank you semua yang sharing. Thank you yang join. Okay. Sebab kita pun nak habis dah. Okay, sebelum ni saya nak nak bagi tahu esok kita sambung lagi kelab kita. Okay, dengan coach yang lagi best. Kena join kelab. Hari-hari rasa best. Okay. Topik esok aloe vera. Okay. Kan tadi saya dah sharing kita makan macam-macam kan. Semua dah masuk dalam usus kita. So apa kita nak buat? Okay, apa kita nak buat? Jom esok kita belajar. Kita dengar sharing daripada Coach Ju. Coach Ju akan cerita. Okay, akan bantu kita apa kita nak buat. Okay? Esok login awal 8.30 pagi. Esok tema dia. Esok Rabu. Rabu warna apa? Biru. Okay, esok kita membiru di awan. Okay, dan saya nak minta lagi sekali. Okay. Kasih sayang daripada Ustaz Soleh. Merdu betul lah dengan Ustaz Soleh baca doa pagi tadi. Okay, untuk baca doa penutup. Ada tak Ustaz Soleh? Ada ke? Tak nampak? Ustaz Soleh tak ada. Oh, Ustaz Soleh tak ada. Okay, tak apa. Kalau Ustaz Dia Soleh tak pejabat ada. agama. Okay. Kita baca sama-sama doa penutup Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta Okay, sambung dengan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'as innal insana illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahu azim. Okay, terima kasih semua yang join hari ini. Okay, jumpa esok di waktu yang sama 8.30 pagi. Okay, thank you.
Malas nak jemput Aini. Aini tu, daripada tahun lepas jemput. Biar dia. Biar. Biar dia. Kena ada orang bawa saya. Alah yang ada kau naik je kereta api. Saya datang naik flight Okay, thank you semua. Thank you Coach Aini. Thank you Coach Aini dan tim Coach Aida. Thank you yang join pagi ni. Besok. Assalamualaikum. Bye. Bye. 3. Bye. Assalamualaikum. Siapa yang tutup ni? Saya.